Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, saudara-saudara. Dengan rasa marahnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Quran bahawa di dalam neraka itu terkandungnya di dalamnya begitu ramai daripada manusia dan jin. Mereka inilah saudara-saudara yang mana Allah ingatkan dalam Al-Quran bahawa telah aku bagikan mereka hati supaya mereka dapat memahami apa itu kebenaran. Tetapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk mendengar kebenaran. Allah ingatkan lagi bahawa aku telah bagi mereka mata untuk mereka melihat kebenaran, tetapi juga mereka tidak menggunakan mata mereka untuk melihat kebenaran. Allah bagikan mereka telinga untuk mereka mendengar kebenaran, tetapi mereka tidak mahu mendengar kebenaran sekali. Dan golongan inilah saudara-saudara Allah umpamakan mereka ini ibarat haiwan ternakan, malah lebih teruk daripada itu saudara, termasuklah anjing dan babi. Sebab itu saudara-saudara saya tak marah kalau ada blogger-blogger kita di internet yang kaitkan UMNO dengan anjing dan babi. Memang betul sekali dalam Al-Quran sendiri Allah telah ingatkan kita sebegitu rupa. Saudara-saudara sekalian, selaku seorang mahasiswa, saya wakil daripada Solidariti Mahasiswa Malaysia, saya ingin ceritakan saudara satu perkara, iaitu tragedi malam tahun baru yang saudara baca kat Sinar, dekat surat khabar, dekat internet tu, di mana saudara lihat ada dua orang mahasiswa yang dibelasah sehingga parah. Seorang menerima 8 jahitan, seorang lagi nazak di hospital saudara. Dan hari ini dah sembuh, alhamdulillah, dah boleh berjalan. Pada malam tahun baru itu saudara, ketika ribuan anak-anak muda sedang berpesta seks di Kuala Lumpur, ketika ribuan anak-anak muda sedang menyambut tahun baru dengan pesta arak di Bukit Bintang, tetapi kenapa Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional bagi menghantar 300 anggota polis lengkap bersenjata dan berbadan sasa untuk berhadapan dengan mahasiswa yang majoritinya datang dengan ilmu, yang majoritinya datang dengan berpakaian tudung labuhnya saudara dengan penuh keagamaan kerohanian dan sebagainya, dan mereka ini semuanya ditangkap dan dibelasah saudara di hadapan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mereka ini bukan sahaja ditangkap saudara, tetapi ditumbuk, disiku, ditergajam, sehinggalah Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya, saudara Safwan bin Anal, pada malam itu saudara menggelumpur saudara. Apabila ditahan, ditangkap oleh pihak polis, kemudian pihak polis menumbuk mereka, menumbuk muka saudara Safwan beberapa puluh kali dah, sehingga saudara gigi saudara Safwan saudara tidak teratur. Giginya terkeluar termasuk akibat tumbukan yang terlalu kuat. Kemudian mukanya disiku oleh beberapa orang anggota polis dengan begitu kuat sekali di hadapan mata kami semua. Dan kemudian saudara terlentang saudara Safwan di atas jalan raya saudara. Terlentang saudara, menggelumpur macam nyawa-nyawa ikan. Kemudian datang lagi sepasukan anggota polis dengan bootnya yang keras, memijak dan menghentak badan saudara Safwan hingga letak tulang rusuk saudara. Kemudian apabila kita mahu bawa saudara Safwan ke hospital, pihak polis menghalang kami. Dia merampas kunci kereta, dan membiarkan saudara Safwan menggelitik dalam kereta saudara. Saudara bayangkan dalam keadaan itu mulut saudara Safwan melempahkan begitu banyak darah dan menggelumpur nyawa ikan saudara. Alhamdulillah, ada seorang wartawan yang berbesar hati untuk membantu kami pada malam itu dan bawa saudara Safwan ke hospital. Inilah saya ingatkan saudara, Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional menggunakan pasukan polis untuk menghambakan rakyat dan menzalimi rakyat saudara. Sebab itu saya selalu ingatkan anggota polis. Ketika yang terbaru saudara di Kampung Idaman, kami buat program ceramah macam ni saudara dalam dewan saudara, tak ganggu pun kawasan rumah orang-orang UMNO dalam dewan. Kita jemput siapa yang datang dengar datang. Kemudian saudara UMNO Barisan Nasional di kawasan Kelang tu hantar 200 orang gangster. 200 orang gangster dihantar ke dewan itu, memecahkan segala kerusi, LCD projector semua saudara. Kerugian hampir mencecah 10,000. Program itu saudara anjuran mahasiswa, bukan anjuran parti politik. Apa yang dianti sangat dengan mahasiswa ni saudara? Kita nak bagi penerangan program
mahasiswa pun UMNO hantar gangster 2 orang untuk kacau. Dan inilah jelas dari di sini UMNO dan Barisan Nasional tidak mahu melihat rakyat mendapat peluang pendidikan ilmu yang tinggi, kerana dia tahu kalau rakyat jadi bijak, jadi pandai, maka UMNO dan Barisan Nasional akan tumbang dengan peraya rakyat. Saudara-saudara sekalian, SMM saudara, Solidariti Mahasiswa Malaysia, ya, cuba menghidupkan kembali budaya perjuangan kebebasan akademik. Kalau saudara-saudara lihat, pada satu masa dahulu, ketika 70-an 80-an sejak saya, kita mengenali dengan tragedi Memali. Kita kenal dengan apa itu tragedi Memali. Tragedi Memali ini saudara, kisahnya ialah di mana seorang ulama, bukan salah ulama saudara, ulama yang menerima ijazah daripada 3 buah universiti, iaitu Universiti Al-Azhar Mesir, sebuah universiti Islam di India dan universiti Islam di Pakistan, di Libya. Dan kemudian saudara, ulama yang namanya Ustaz Ibrahim Libya Al-Syahid, ya, sekembalinya beliau daripada luar negara, beliau datang ke Malaysia. Beliau kembali ke Malaysia dan beliau mendapat tawaran untuk berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri. Ya, mendapat berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama. Kemudian saudara, beliau atas kesedaran beliau sendiri, beliau menubuhkan satu sekolah agama di kampungnya, iaitu di Kampung Memali di Baling, Kedah. Beliau menubuhkan satu sekolah agama kecil je saudara, untuk membagi ilmu agama kepada anak-anak di kampung. Kemudian saudara, apabila mendapat sambutan yang begitu hangat oleh penduduk kampung di Kampung Memali, Kedah, kemudian UMNO di kawasan tersebut rasa terancam kerana dia lihat Ustaz Ibrahim ni cuba sampaikan ilmu agama. Sebab dia tahu, kalau orang tahu ilmu agama, orang tak akan pilih UMNO lagi. Sebab UMNO ni kerjanya adalah melawan agama. Jadi saudara, pada satu hari UMNO Barisan Nasional memperalatkan sekali lagi, memperkudakan sekali lagi pasukan polis. Mereka menghantar polis bersenjata, bersenapang saudara, peluru betul, bukan peluru main-main, bukan peluru gas pemberi mata. Peluru betul bersenapang lengkap bersenjata dengan kereta perisai ni saudara. Mereka menghantar sekumpulan besar anggota polis lengkap bersenjata, berkereta perisai dan sebagainya, membunuh 14 orang warga sekolah agama di Kampung Memali itu saudara. Dan ketuanya adalah Ustaz Ibrahim Libya. Ustaz Ibrahim Libya ini saudara yang diiktiraf oleh kerajaan, yang kerja dengan Jabatan Perdana Menteri, buat sekolah agama. Tetapi atas dasar dia menyampaikan kebenaran, UMNO dan Barisan Nasional arahkan supaya ditembak dan dibunuh saudara. Dengan kejam saudara. Saudara boleh lihat ini dalam internet, saudara boleh tengok cerita-ceritanya. Kerana saya tahu RTM dan TV3 tidak akan dedahkan kisah ini. Dan inilah yang berlaku 20 tahun dulu saudara. Dan itulah yang kita cuba kembalikan kembali di universiti saudara. Di universiti kalau saudara lihat pensyarah-pensyarah kita dilarang daripada bercakap soal politik, dilarang bercakap perkara-perkara yang menyampaikan kebenaran kepada mahasiswa-mahasiswi. Akhirnya anak-anak kita masuk universiti jadi bebal dan bangang saudara. Bukan setakat bebal dan bangang, malah diperkudakan oleh UMNO untuk dibawa ke program-program UMNO. Ini yang berlaku di universiti hari ini. Untuk pengetahuan saudara-saudara, kalau saudara ada anak yang masuk universiti awam khususnya, cuba saudara tanya. Tahun pertama di universiti, dia akan dipanggil, diwajibkan untuk menyertai satu program yang dinamakan BTN, Biro Tata Negara. Biro Tata Negara ni saudara, program BTN ni mungkin selama 3 hari ataupun 1 minggu kadang-kadang. Program ni tak lain tak bukan adalah untuk menghasut anak-anak kita supaya bencikan Islam, bencikan ulama, dan bencikan mereka yang menyampaikan kebenaran. Buktinya saudara-saudara, pada satu program BTN mereka meletakkan gambar ulama yang bernama Tok Guru Ni Aziz, Menteri Besar Kelantan saudara, yang dipilih oleh rakyat Kelantan untuk mentadbir negeri Kelantan. Ulama ini saudara yang dah tua, yang tak bergaya nak mengangkat senjata pun, dituduh oleh kerajaan BN bahawa mereka yang pakai serban, pakai kopiah, pakai jubah, pakai tudung labuh, pakai jubah merupakan golongan pengganas. Ini yang dididik oleh UMNO dan Barisan Nasional. Sedangkan saudara, serban jubah itu adalah pakaian sunnah Rasulullah. Dan kemudian saudara, guru-guru agama, termasuklah anak Tok Guru Ni Aziz sendiri, Tun Adli, dikaitkan pula. Ya, orang yang mengajar ilmu agama dianggap sebagai mengajar ilmu terorisme, ilmu keganasan. Ini saudara yang berlaku di universiti kita pada hari ini. Anak-anak kita diperkudakan, digunakan oleh UMNO dan Barisan Nasional untuk kepentingan politik kotor mereka saudara. Jadi sebab itu saudara-saudara, ada banyak lagi saya nak ceritakan, tapi masanya 15 minit saja.
Tapi cukuplah itu saya sampaikan ketika ini dahulu, bahawasanya saya nak bagi tahu saudara, inilah situasinya yang berlaku kepada kami mahasiswa, yang mana kami ini hari-hari dizalimi, ditekan, ditindas, dihina di dalam bilik kuliah oleh pensyarah-pensyarah yang kaki UMNO BN saudara, dan juga kami juga telah diperlakukan dengan zalim oleh pihak-pihak keselamatan kampus, khususnya di UiTM saudara. UiTM satu-satunya universiti yang menggunakan polis di dalam universiti saudara. Universiti Malaya yang sudah lama berada di tanah Melayu ni saudara, Universiti Malaya yang dah lama berada di Malaysia ini pun tak gunakan polis. Mereka gunakan pasukan keselamatan, GAT orang. Tetapi di UiTM saudara ada pada polis. Buktinya saudara boleh masuk UiTM insya-Allah. Dan disitulah kami 9 orang mahasiswa ditangkap dan disimpan pada satu ketika lalu ketika menganjurkan program ceramah seperti ini dalam UiTM. Dan saudara sekalian, sebab itu saya nak ajak saudara. Saya nak ajak saudara supaya buka pemikiran saudara. Kalau kamilah mahasiswa yang bakal memimpin masa depan negara diperlakukan zalim dan kejam seperti ini, tidak mungkin saudara. Kemungkinan besar saudara, kemungkinan besar pada masa-masa akan datang, jika BN dan UMNO dibenarkan memerintah, jika saudara terus memilih UMNO sebagai parti pemerintah, maka kita akan lihat lebih banyak penindasan, pembunuhan, kekejaman yang berlaku kepada anak-anak muda. Bukan itu sahaja, ingat, pembunuh Nurin Jazdin dan adik Syalini, kanak-kanak yang berusia 5 tahun masih belum ditangkap. Tetapi kenapa kerajaan Barisan Nasional sibuk mencari ahli-ahli politik Pakatan Rakyat untuk ditangkap dan di-ISA kan? Kenapa Barisan Nasional sibuk mencari guru-guru agama di Sabah, 13 orang yang ditangkap di ISA? Yang terbaru saudara, 13 orang yang lepas. Guru agama saudara ditangkap di bawah ISA. Sedangkan pembunuh yang telah merogol adik Nurin, pembunuh yang telah menangkap dan menculik adik Syalini masih lagi tidak dapat ditemui. Inilah Barisan Nasional yang kejam saudara. Sebab itu saya ajak saudara, saya anak muda, saya menghadapi segala risiko dan ancaman. Keberadaan saya di atas pentas ini adalah dengan risiko dan ancaman, sama ada saya akan dibuang universiti, saya akan digantung, ataupun saya akan digagalkan dalam peperiksaan. Tetapi atas dasar kesedaran, bak kata sahabat kita Adam Adli, apa nak dihiraukan? Apa nak dihiraukan dengan masa depan saya seorang? Kerana saya mementingkan masa depan untuk jutaan rakyat Malaysia yang ada dalam negara ini. InsyaAllah saudara-saudara, saya mau pilih mahasiswa. Saya tidak berparti dari mana-mana parti. Walaupun saya penyokong Pakatan Rakyat, tapi saya tidak menjadi parti kepada ahli kepada Pakatan Rakyat. Jadi saya minta saudara-saudara supaya pilihan raya akan datang, tolonglah jangan undi Barisan Nasional lagi. Kerana kami anak muda pun sudah tidak sanggup melihat Barisan Nasional memerintah. Salah sekali, sekian adalah ketua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.